Okey, boleh nampak saya punya skrin? Nampak? Suara saya jelas? Jelas. Tak ada apa-apa kacau Alright. Okey, ini kita minggu lepas kita sampai ke sini, kita go through contoh 10 ni. Hari ni kita nak start dengan buat satu latihan lah, buat satu saja latihan cukup lah. Tapi sebelum buat latihan tu, ada apa-apa nak tanya tak tentang contoh yang lepas ni? Boleh. Boleh lagi Okey. Kita dah belajar dua formula dalam topik ni. Kita akan belajar few other formulas lagi selepas ni. Tapi formula yang kita dah belajar so far, cosine rule, sine rule. Sine rule tu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan cosine rule iaitu A cos 2 sama dengan B cos 2. Tambah ke tolak? Tolaknya? Tambah. Tambah. 2 cos 1 tolak 2BC cosine A. Alright. Jadi ini dia. Dua formula. Dan yang terakhir kita mengaplikasikan cosine rule. Dan daripada mana dia latih diri 9.6, saya ingat kita buat satu cukup lah. Okey, satu buat nombor 2 saja cukup lah. Buat soalan nombor 2 saja. Hanya untuk menguatkan lagi pemahaman kita tentang cosine rule. Okey. Selepas ni kita akan masuk topik baru. Ada lagi topik baru selepas ini, ada lagi tak? Ada. Okey. Lepas ni kita buat luas segitiga selepas kita habis latihan ni. Okey, cuba spend dalam 5 minit untuk cuba jawab soalan nombor 2 ni. Okey? Boleh Okey, kalau ada apa-apa nak tanya. Kalau tersangkut ke, beritahu sangkut, kita boleh go through together. Okey, 5 minit dari sekarang.
Okay, sejauh mana dah? Tengah mencari. Cikgu, Ya. Yeah. sudut DCB dengan ABD sama DCB dengan dengan ABD. 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 Ini dua ni? Lain. Lain. Yang sama ini dua ni. Ini dua ni sama. Okay. Sebab dalam ni dia bagi tahu garisan selari kan. AB dan DC ni selari. Jadi di situ ada maklumat tersembunyi. So sudut DAB dengan DCB. Bukan DCB tapi CDB. Dan ABD. Itu sama. Okey. Ada lagi informasi tersembunyi kat situ. Ini dua ni pun sama juga sudut dia. Dua tu. Sebab dia ni segitiga kaki sama kan? 10 meter kan? Itu informasi tersembunyi. Jadi kita kena pandai-pandai cari. Dia tak bagi tahu soalan tapi dia nak kita sendiri fikir kan. Hopefully that information helps. Jumpa jalan tak? Dia sebenarnya nak cari AD saja. Selepas tu kita campurkan semuanya. AD tu yang kena cari sebenarnya. Itu yang penting sekali. Sudut ini dah jumpa dah? Ini? Belum. Guna yang itu yang kena cari dulu. Sebab bila kita tahu sudut ini, guna cosine rule saja. Sebab semua informasi ni dah ada dah. Boleh guna cosine rule untuk dapatkan nilai sudut tu. Bila kita tahu sudut ni, kita tahu sudut ni sebab nilainya sama. Bila kita tahu sudut ABD ni, Bagi dua. bila kita tahu ABD nya sudut, kita tahulah, kita bolehlah guna cosine rule untuk cari nilai AD. Itu saja.
Dapat lagi tak CDB? Sudut. Kalau tak dapat sudut pun dapat nilai kos lagi bagus. Ada dapat sudut. Dapat dah? Dapat. Panjang AD dah dapat? Panjang AD belum. Tengah nak ni. Okay. Alright. Tengok nilai cosine CDB sama dengan 0.244 tak? Nilai cosine CDB. Dapat ni. Saya dah lagi tu. Salah kira? Dapat ni. Dapat lain? Sekejap saya cek. Bisa kot. Mana lah tahu kot saya yang silap kan? Tak betul. Bukan. Salah ni. 2, 5, 10, 100 lah. Silap. Saya yang silap. Berapa nilai yang dapat tadi? Dapat 61. Nilai cosine dia. 61%. 61/100. Betul tu. 0.61. Betul tu. Tadi saya silap tadi. Careless mistake. Soalan dia nak apa itu? Soalan dia nak jumlah panjang dawai. Tapi kita kena cari AD dulu. Dapat. Dapat dah? Jawapan dia 41.83 meter. 41.83 meter. 83 meter. Alright. Okay. Dalam soalan ni dia bagi informasi yang mencukupi lah sebenarnya. Hanya ada 2 informasi yang sengaja disorok di situ sebab dia nak kita sendiri cuba cari informasi itu. Satu, dia kata dia bagi tahu dah ke semua panjang dawai itu kecuali AD. Alright. Panjang AD ni dia tak bagi tahu, tapi boleh didapati sebab informasi semua dah bagi tahu. Dan dia katakan bahawa DC selari dengan AB. Okey. Bila dia selari saja dan kita ada garisan lurus yang mencantumkan 2 garisan tu, bermakna informasi yang dia tak bagi tahu, sudut CDB dan sudut ABD ni adalah sama. Okey. Jadi dari situ, daripada segitiga yang atas ni, kita boleh guna cosine rule untuk cari nilai CDB. Okey, di sini saya dah
dah apa letakkan dia punya step dia. Step pertama kita cari CDB, sudut CDB dia. Kita guna cosine rule. Dan di sini kita dapati nilai cosine CDB ialah 61/100 ataupun 0.61. Okay. Kita tak perlu cari nilai sudut CDB pun, tak perlu pun sebenarnya. Kita cari nilai cosine CDB saja pun dah cukup. Okay. Sudut CDB itself kalau nak cari pun tak ada hal, tak cari pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita nak guna nilai cosine saja. Nanti formula sebab dia nak nilai cosine. Exactly. Jadi step 2 kita nak cari nilai AD. Jadi AD kita gunalah formula cosine tu sekali lagi, iaitu AD cos 2 bersama dengan kita guna segitiga yang bawah ni pula kita guna segitiga yang bawah tu. Jadi AD cos 2 adalah sama dengan 10 cos 2 tambah 10 cos 2 tolak 2 darab 10 darab 10 cosine sudut ABD. Dan kita tahu bahawa cosine ABD mestilah sama juga dengan cosine CDB sebab dua sudut tu adalah sama, saiznya sama. Alright. So kita kirakan nilai dia. Guna kalkulator. Ini 100 10 kos 2 100 tambah 100 tambah 2 tolak 261/100 kan. Bermakna ini habis tinggal berapa? 61 darab 2 apa? 61 darab 2 sama 122. Okey, itu 122. Okey, jadi 100 tambah 100 jadi 200 tolak 122. Jadi 78. Ini AD cos 2. Bermakna AD ialah punca cos 2 bagi 78. Okey. Jadi saya biarkan dulu jawapan dia sebagai punca cos 2 78 meter. Jumlah panjang dawai saya sambung ke sudut ni. Jumlah panjang dawai kita jumlahkan ke semuanya, iaitu punca cos 8 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 8. Ada lagi tak? Inilah semuanya. Jadi kita ambil lah tadi square root of 78. Okey. Alright. Tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 8. Jadi dapatlah 41.83 meter. Jadi betul lah jawapan dia. Alright, good. Jadi di sini sebenarnya nak aplikasikan cosine rule tu saya rasa senang saja kan. Betul tak? Ya, yang sebenarnya yang tersangkut lama tadi tu dia nak cari informasi yang tersembunyi tu rasanya, betul tak? Yang lama tadi nak cari jawapan sebab kita Confuse itu. tak notice ini dua nilainya sama. Dan kita juga tak notice dua nilai ini juga sama. Jadi kat situ saja sebenarnya challenge dia. Sengaja saya pilih soalan nombor 2 ni sebab nak exercise cara kita berfikir. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey Okay, please outside of this class tuition kan, cuba buat latihan lah. Buat cari masa sedikit buat latihan yang berpanjangan lah daripada buku teks. Buku teks kita ni pun dah banyak sebenarnya sumber-sumber yang sangat baik lah. Ambil latihan dari situ, cuba buat. Kalau dapat, bagus. Kalau tak dapat, bagi tahu saya.
Saya boleh tunjukkan. Alright. Kita nak masuk topik baru. Ada soalan tak sebelum ni? Sebelum kita okey eh? Okay. Okay, good. Kita masuk topik luas segitiga. Luas segitiga. Mana dia? Alright. Mana dia? Kita ambil satu segitiga. Ini tak kisahlah sudut berapa. Okey, kita ambil sini. Mana dia? Fill. No fill. Okey. Katakanlah apa? Katakanlah ini A, B, C. Okey. Kalau kita nak cari luas segitiga, biasanya kita guna formula apa? Iaitu A bersama dengan 1/2 tapak ya, darat tinggi. Okey. Katakanlah kita ambil segitiga ni, ini ni segitiga ni dia sengit jadi. Sekejap saya lukis gambar segitiga lain sikit lah. Ataupun saya cornerkan saja dia. Okey. Bagi nampak macam ni, senang sikit. Ini A, ini B, ini C. Saya bahagikan garisan ni daripada bucu B dan membentuk segi empat sudut tepat dengan garisan AC. Bermakna apa? Bermakna ini adalah ketinggian ataupun height. Dan panjang keseluruhan ini ialah huruf B kecil. Kita guna convention yang sama. Panjang side ini C huruf kecil. Dan panjang ini adalah A huruf kecil. Kalau kita guna formula segitiga sama, luas segitiga, kita akan dapat A adalah bersama dengan 1/2 darat tapak iaitu B, darab dengan tinggi iaitu H. Okey. Tetapi kita nak guna formula sign yang saya akan tunjukkan macam mana kita nak nak derive formula tu daripada informasi yang berlainan sikit. Informasinya dalam formula ni kita perlu tahu tinggi segitiga. Tapi kali ni kita tak tahu tinggi segitiga tu berapa. Jadi kita nak guna informasi yang lain. Okey. Kita tengok dekat gambar rajah sebelah, kita segitiga ni dah dibahagikan kepada dua kan? Dua segitiga. Jadi kita tengok sebelah kanan tu sekejap. Dalam sebelah kanan tu kita dapati itu adalah satu segitiga tepat, bersudut tepat di sini. Ini H, ini A, ini B, ini bucu ni saya panggil M lah buat sementara waktu. Okey. Tengok sudut tu ya, sin A. Ini panjang C ini panjang C. Sin A mengikut definisi sin ialah opposite dibahagikan dengan hypotenuse. Betul tak? Bermakna sin A adalah bersama dengan H per C. Okey. Kalau kita bawa C ni ke kiri, kita akan dapat bahawa H adalah bersama dengan C sin A. Betul tak? Betul kan? Kita ubahkan saja kan? Jadi ini persamaan pertama saya, ini persamaan kedua saya. Sekarang saya nak masukkan nilai H ni ataupun H, gantikan nilai H dengan C sin A ke dalam persamaan nombor 1. Okey. 2
dimasukkan ke dalam 1. Jadi A ialah apa? 1/2 darab B darab H apa sekarang ni? H ialah C sin A. Jadi dapatlah kita formula segitiga yang baru, iaitu A bersama dengan 1/2. Oh, alamak. Saya kena ganti lain lah. Jangan bubuh A kat sini, nanti kita confuse pula dengan sudut A. Panggil L lah. Luas. Dapatlah luas dia adalah bersama dengan 1/2 BC sin A. Jadi ini adalah luas segitiga. Formula untuk luas segitiga yang baru. Apa the convention dalam buku teks dia guna ya? Buku teks dia guna apa? Lebih guna luas saja. Macam ni. Luas adalah 1/2 AB sin C. Dia ada 3 formula, tapi maksudnya sama sajalah. 1/2 BC sin A ataupun samalah juga dengan 1/2 AC sin B ataupun sama juga dengan 1/2 AB sin C. Okey. Tengok dia punya pattern ya. Pattern formula dia 1/2 mesti ada. 1 daripada sisi dia, 2 daripada sisi dia B dan C, kemudian sudut dia A. So kesemua A, B dan C ada dekat dalam sini. Sama juga dengan yang kedua, A, sisi A dan sisi B, sisi C, tapi kita masukkan sudut B. Ataupun kita guna yang ketiga ni, sisi A dan B, tetapi sudut ni kita ambil sudut C. Okey. Kalau kita tengok secara visualnya, kita ambil segitiga balik. Mana segitiga? Feel no feel. Okey. B, C. Tak kisahlah mana-mana sudut dekat mana. Ini C, ini A, ini B. Asalkan kita dapat satu sudut. Katakanlah C kan. Sudut C, kita ambil sin pada C, kita ambil A dan B. Okey. Jadi kita dapat nilai sudut. Kita tak perlu pun cari nilai C kat sini. So kalau ambil sudut B guna A dengan C. Ya, betul. Kalau ambil sudut B, kita ambil A dan C. Exactly. Kalau kita ambil sudut A, Dia ambil B dengan C. B dengan C, exactly. Kita ambil dua sisi yang bersebelahan dengan sudut tu. Kita ambil dua sisi yang bersebelahan. Jangan langsung ambil yang ini. Yang bertentangan tu kita tak ambil. Kita ambil. Jadi kita masukkan saja dalam formula luas segitiga. Yang kita baru olahkan daripada luas segitiga yang kita dah biasa guna sejak daripada sekolah rendah kot. Rendah. Sekolah rendah ke tingkat 1, saya tak ingat lah bila kita belajar ni. Luas sama dengan 1/2 darat tapak darat tinggi. Okey? Boleh faham ni? Okey. Jom kita try mengaplikasikan. Okey. Sebenarnya proof untuk formula ni taklah penting sangat, sebab di dalam exam dia tak akan minta pun kita untuk proof, untuk buktikan formula ni. Dalam exam nanti dia suruh kita mengaplikasikan saja. Tetapi dia punya formula ni untuk kita proof dia adalah satu yang untuk orang yang nak belajar matematik kena faham.
Bila dia faham ni, baru dia lebih appreciate, dia lebih rasa accomplish bila dia cuba jawab, dia cuba mengaplikasikan formula ni untuk menjawab soalan. Otherwise kita macam robot saja. Apa kita guna formula dapat jawapan, guna formula dapat jawapan. Itu bukanlah intention daripada pembelajaran matematik. Itu bukan intention kita. Kalau kita setakat hafal formula dan apply, itu bukan matematik sebenarnya. Bukan matematik. Matematik adalah sebenarnya kita nak belajar tentang, kita nak melatihkan memahami dan juga untuk kita tahu kenapa. Soalan kenapa, why formula ni, kenapa. Itu yang penting dah dalam matematik. Okey, kita nak aplikasi. Kita ambil contoh 11. Okey, nice. Ini contoh paling mudah. Okey. Okey, kita cari luas dia. Again, kita tengok betul-betul. Kita dapati kita ada sudut dia dan kita ada sisi di sebelah sudut tu. Kita tak perlu langsung panjang JL ni, kita tak perlu langsung. Jadi, luas segitiga formulanya ialah 1/2 darab AB sin C. Jadi kita gunalah. Jadi in this case luas adalah 1/2 darab 6 darab 4.4. Alamak, buat darab lah. Sin 69. Jadi guna kalkulator saja. Nak guna nak aplikasi formula sangat senang, straightforward. Okey. 0.5 darab 6 darab 4.4. Kemudian darab dengan sin 69. Dapatlah jawapan dia 12.32. Luas adalah 12.32 cm persegi. Jangan lupa bubuh unit. Kalau tak bubuh unit, hilang markah. Okey. Straightforward. Boleh ikut tu? Boleh. Okey. Kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, contoh 12 ni dia corner sikit saja. Dia corner sikit saja. Dia bagi tahu dah luas dia adalah 50 cm persegi. Luas segitiga DEF. DEF adalah 50 cm persegi. Dia beri DE adalah 86 cm. DF 14.2. Dia suruh cari nilai sudut theta. Macam itulah. Okey, kita ambil. Dia corner-corner saja. Okey, dia suruh cari nilai theta. Ini adalah 50 cm persegi. Jadi nilai tetanya berapa? Cari. Jadi guna balik formula yang sama. Jadi luasnya ialah apa? Luasnya 50. Luasnya adalah 50 cm persegi. Bermakna 1/2 darab 8.6 darab 14.2 sin theta adalah bersama dengan 50. Okey, jadi kita sin theta adalah bersama dengan apa? 50 darab 2 per 8.6 darab 14.2. Jadi 50 darab 2 dah jadi 100. 100 bagi 8.6 bagi 14.2. Darab you. Sekejap. Okey. Interesting. Sekejap 0.8189. Darab silap Okey. Saya buat macam mana? Tengok kat atas ni 100 bagi 86 bagi 14.2. Ini sebenarnya betul, bukan silap. Okey. Kenapa?
Kenapa? Okay. Sebab saya darat dapat juga sama. Darab macam mana? 100 bagi Kurungan. ada kurungan. Bagus. Very good, very good. Ada kurungan, bagus. Saya tadi tak bubuh kurungan. Kalau bagi tapi tak kurungan nilai dia. Betul. Tunggu sekejap itu ambiguity tu dalam penggunaan calculator. Kalau you bubuh kurungan, very good. Kurungan very good. Maknanya you akan dapat jawapan yang betul. Kalau you tak bubuh kurungan, jadi salah. 100 bagi 8.6 darab 14.2. Dia akan dapat jawapan yang salah. 165. Salah. Nilai sin tak pernah lebih daripada 1. Nilai sin theta adalah between negatif 1 dan 1 saja. Dia tak pernah lebih daripada 1. Dia tak pernah lebih. Kalau dapat nilai yang kurang daripada negatif kurang daripada negatif 1, lebih daripada 1, maknanya salah lah tu. Itu dia antara 1 dan 1. Negatif 1 dan 1. Yes, correct. Okey, kenapa betul saya buat tadi? 100 bagi 8.6 bagi lagi 14.2. Tahu tak kenapa betul? Sebab dia bagi dulu. Dia dulu bagi. Dia dua-dua pun bahagi sebenarnya. Sebab bila dia di bawah garisan tengah ni 8.6 kena bagi, 14.2 pun kena bagi. Kecuali kalau kita bubuh kurungan. Bila bubuh kurungan baru kita boleh darabkan kedua-duanya. Okey. Alright. Jadi dia nak tahu nilai theta. Theta adalah inverse sin kepada 0.8189. Okey. 4.97. Berapa? 54.97. 97 darjah okey, good. Betul lah tu. InsyaAllah. Okey, saya tak mau bundar pun nilai dia. Saya ambil balik nilai ke semuanya. Saya tak mau bundarkan. Shift sin. So dapatlah 54.97 darjah. Very good. Okey. Jadi soalan pertama tadi straightforward, kita guna terus saja. Soalan kedua ni dia sengaja desain corner kan. Dia bagi luas, dia suruh cari sudut. Ada tak contoh lain sekejap? Ada tak contoh lain? Dia tak lagi. Kadang-kadang dia bagi sudut. Dia bagi luas, dia bagi sudut, dia bagi satu sisi, dia suruh cari satu lagi sisi kat sini. Macam tu pun ada juga. Jadi dia punya penggunaan dia lebih kurang sama saja macam apa yang kita dah buat dalam contoh yang kedua sebentar tadi. Alright, boleh ikut Boleh. Ada latihan lah. Okay, nak buat yang mana panggil je. Alright. Okay. Buat nombor 1, buat yang C cukup lah. 1C. Kemudian nombor 2 buat okey, buat nombor 1C, nombor 2 dan nombor 3. Itu saja.
Okay, yang C ni kita guna lebih daripada formula luas ni. Sebab dia tak bagi tahu panjang Y ni, dia tak bagi XY, dia tak bagi juga ZY ni, dia tak bagi. Sudut tak kisah guna mana-mana dalam formula. Mana-mana pun tak apa sudut. Asalkan kita tahu, katakanlah kita pilih 35, maknanya kita kena ada dua sudut, yang ada dua sisi yang kita nak kena cari. Tapi masalahnya dua-dua sisi ni kita tak ada kan? Dua-dua sisi tak ada. So kita boleh ambil yang ini. Kita tahu 10, kita cari yang satu lagi ni saja. Macam mana nak cari yang satu lagi tu? Itu soalan dia. Kita guna apa tu? Sine rule. Exactly. Tapi sebelum nak cari guna sine rule tu, kita kena tahu sudut ini dulu. XYZ tu kena cari dulu.
Okey ke? Dapat. Dapat dah? Berapa? 75.21 cm persegi Okey. Okey, let's review Step pertama sekali. Okey, jangan kita pakai step pertama. Kita nak guna formula luas segitiga setengah 1/2 A B sin C. Kita ada dua sudut kat sini. Kita boleh pilih satu sudut. Okay, tadi kita kata mungkin kita boleh pilih 35. Jadi kita ambil sin 35 darab dengan 1/2 darab dengan sisi XY darab dengan sisi YZ. Tapi kedua-dua XY dan YZ kita tak tahu. Jadi seelok-eloknya kita ambil sudut yang satu lagi lah, iaitu 60. Kita ambil sin 60 darab dengan 10 darab dengan XY. Jadi kita kena cari XY. Kita kena cari XY. Tapi nak cari XY, kita nak cari XY, kita kena cari sudut Z ni dulu. Jadi XY tu jadi step yang kedua. Step yang pertama kita cari sudutnya dulu. Jadi sudutnya kita guna sine rule, iaitu formula ini. Alright, kita guna sine rule. Bermakna kalau kita guna sine rule, XY adalah bersama dengan berapa? 10 bagi sin 35 darab dengan sin 60. Sin 60 pula dah. Sin, Allahu Akbar. Kita kena cari sudut dia dulu, masya-Allah. Sudut dulu. Sudut XYZ ni. Sudut Z ni sudut Z ni cari dulu, iaitu 180 tolak 60 tolak 35. Itu step pertama. 85. Okey. 180 tolak 60 tolak 35 jadi 85. Jadi XY pula adalah kita guna sin rule tadi, 10 darab sin 85 bagi sin 35. 10 darab sin 85. 85 sudut yang kita cari dalam step pertama bagi dengan sin 35. Okey, dapat 17.368. 17.368. Okey, itu XY dalam cm cm jangan lupa. Okey. Nak cari luas segitiga, lastnya barulah kita aplikasikan formula luas. Jadi nilai XY tadi kita ambil, kita masuk sini darab dengan kita ambil sin 60 darab dengan XY tadi darab dengan 10. Jadi XY kita dah dapat. Saya tak mau bundarkan langsung. XY darab dengan 10 bagi dengan 2. Kemudian darab dengan sin 60. Dapatlah 75.21 atau 206, bolehlah 75.206. .206 cm persegi. Jadi jawapannya betul lah. Okay, good. Okay, soalan yang tadi tu kita buat bukan straightforward. Jadi dia ada 3 step. Bukan straightforward. Alright, kita cuba soalan nombor 2. Alright, nombor 2 dia kata dah luasnya dah bagi tahu 78.72 cm squared. Cari panjang LM. Okey. Buat Alhamdulillah.
Ya. dapat 7.0778 0778. dapat 27.08. Macam ni Okay. Nombor Alright, never mind. Okay, 27.78. Okay, good. Kita guna formula luas ketiga. Luas dia dah diberitahu, maknanya 78 ataupun kita tulis macam ni lah. Kita guna formula dia 1/2 darab dengan A darab dengan 17 darab dengan LM darab dengan sin 20 darjah samaan dengan 78.72 darjah. Darjah pula dah. cm squared. Darjah pula dah. Okay, now. Bermakna LM adalah bersamaan dengan 78.72 darab 2 bahagi dengan 17 darab dengan sin 20 darjah. Cara dia, tu cara dia. Uh, 78.72 darab 2 bagi 17 bagi sin 20 darjah 27.0 27.0778 27.0779 27.0779 cm. Okey lah tu, lebih kurang lah jawapan dia. Very good. Okey, kita teruskan ke soalan nombor 3. BCD. Ini pun susah sikit ni. BD. ABD. Tengok gambar rajah tu betul kan? Betul-betul kan? Dia ada informasi yang dia tak beri tapi dia buat gambar rajah dan rajah tu saja. BD dan BC tu sama panjang.
Dapat apa? Dapat 51.234 51.234. cm. Alright, okay. Okay. Dekat sini dia suruh cari segitiga. Yang ni. ABD. Luas segitiga ABD. Kita tahu sudut sini 24.18 darjah dan sini 20 cm. Yang lain dia tak bagi. Tetapi ada informasi yang tersembunyi. Satu, disebabkan panjang dia sama. Sudut sama. Jadi ada benda buka. Satu sudut ini sini bersama kan. Jadi boleh cari sudut B. Jadi sini 55 darjah dan panjang dia pun 10 cm. Jadi sini pun 10 cm. Jadi sudut kita disebabkan sudut ini kita tahu 55 darjah, kita bolehlah cari sudut BBC. BD BD. ADB, sorry. ABB. Sudut ADB. Sudut ADB ialah 180 darjah tolak 55 darjah. Jadi berapa ni 125 ke? Betul, 125 darjah kan? Jadi 125 darjah. Alright. Jadi kita nak pilih sudut yang mana ni? Pilih. Kena cari sudut B. Kita cari sudut B lah, senang kan? Sebab kita tahu dah panjang sisi yang sebelah menyebelahnya. Jadi kita cari sudut B. ABD. ABD ialah 180 darjah tolak 24.18 darjah tolak 125 darjah. 125. Dapat 30.82. 30.82 82. darjah. Okey. Sekejap try. 180 tolak 24.18 tolak 125. 30.82. Alright, good. So luas segitiga ABD ialah 1/2 darab 20 darab 10 darab sin 82 darjah. Jadi straightforward dah. Separuh darab 20 jadi 10. 10 darab 10 jadi 100. Jadi sin 30.82 darab 100. Jadi 51.234. 51.234 cm squared. So betul lah jawapan dia, betul lah jawapan dia. Okay, good. Good. So dah nombor 4, kita tak payah. Okay, ada soalan tak sebelum kita melangkah? Faham Okay, kita tinggal berapa banyak lagi sekejap. Okay. Okay, tak apalah. Dah terlepas. Kita dah habis dah topik luas segitiga. Okay, kita masuk topik baru. Ini interesting. Menentukan luas segitiga menggunakan rumus Heron. Rumus Heron. Mana dia?
Insert rumus Heron ataupun Heron's formula. Heron's formula. Okey, Heron ni kalau ikut dalam buku teks kita, dia kata hero of Alexandria dari Mesir ni. Seorang ahli matematik dari Yunani. Rumus Heron diambil daripada nama beliau. Okey, never mind. Rumus Heron tu apa dia? Okey, rumus Heron ni, ini pertama kali kita, mungkin pertama kali lah kita belajar dalam silibus SPM. Tahun sebelum ni kita tak ada. Rumus Heron ni baru dalam KSSM. Dalam KBSM tak ada. Okay, ni dia formula dia. Ini pun juga mencari luas segitiga. Okey. Sebelum ni kita mencari, saya bubuh diagram dia terlebih dahulu. Sebelum ni kita menggunakan rumus untuk mencari segitiga sekiranya kita tahu sudut dia dan juga panjang sisi, dua-dua sisi sebelah menyebelah. Tetapi rumus Heron ni dia tak bagi pun sudut, dia hanya bagi tahu panjang sisi untuk setiap segitiga, untuk setiap sisi segitiga tu. Okey. Luas segitiga ialah 1/2 AB sin C. Tetapi formula Heron, kita tahu panjang A, kita tahu panjang C, tahu panjang C. Kita don't care langsung tentang nilai sudut. Mana-mana sudut pun dalam segitiga tu, kita boleh gunakan sisi pada segitiga tu untuk mencari luas. Tak perlu sudut. So dalam rumus Heron, sudut dalam segitiga tidak diperlukan. Diperlukan untuk mencari luas. Hanya perlu panjang setiap sisi segitiga. Kalau dia bagi dua saja sisi, kita tak boleh. Kita perlukan ketiga-tiga sisinya. Okey. Formula dia ialah luas bersama dengan square root. Ni complicated sikit ya. S tolak A, S tolak B, S tolak C. Di mana A, B dan C adalah panjang sisi. Correspond to A, B dan C. Tetapi apa benda lah si S ni? S ni apa dia? Ada 4 instances dalam formula ni ada S. S tu apa dia? S tu ialah apa dia punya ni ya? Ada separa perimeter ke dia panggil ya? Semi perimeter, bukan separa. Apa dia? Mana dia? Semi perimeter. Semi perimeter. Itu dia. S adalah semi perimeter. Jadi formula dia ni complicated sikit. Saya nak tunjukkan cara nak derive, nak merumuskan formula ni mungkin ambil masa. InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan buat video separate macam mana nak derive formula ni. Tapi buat masa ni saya tunjukkan dulu formula dia. Kita aplikasi dulu Kita aplikasikan dulu.
Bila ada peluang, bila saya siap video tu, make sure tengok video tu. S ialah semi parameter. Semi parameter. Bukan parameter, perimeter. Perimeter tu adalah ukur lilit kan. Jadi S ialah A tambah B tambah C per 2. Itu adalah S. Jadi ini dia formula. Formula kepada luas segitiga menggunakan Heron formula. Okey. Kita tengok contoh. Jadi bila kita nak guna Heron formula, kita kena ada dua step lah. First, kita nak cari nilai S. Kedua, baru kita cari luas menggunakan formula. Ni dia. Okay. So, luas ialah, ni susah sikit nak ingat formula tu. Tapi hopefully dalam kertas soalan nanti ada lah formula dia. S ialah A tambah B tambah C per 2. Okay. Alright, now dalam ni kita dah diberi ke semua panjang sisi dia semua dah beri. Jadi kita dah cukup informasi untuk kita kira luas. Sudut dia langsung tidak relevan, kita tak perlu tahu. Bukan tak relevan, tapi kita tak perlu tahu sudut dia. Kalau nak cari nilai sudut pun tak ada masalah, carilah. Tapi tak perlu. Okay. So sekarang kita cari luas dia. Kita cari nilai F dulu. Step pertama, S. S berapa? Iaitu semi parameter. Iaitu 12.3 tambah 5.5 tambah 9.6 bagi 2. Dapat berapa tadi? 12.7. 13.7. Ya, okey. 13.7. Jadi luas. Step kedua baru cari luas. Panjang ni. Saya bubuh kat sini lah. Risau aku tak cukup ruang. Ini bila bubuh dalam kalkulator, silap-silap boleh silap ya. Silap-silap boleh silap. Ini 13.7 ni ada apa ni, ada bundar ke tak ada bundar? Tak ada bundar. Okey, nilai tepat dia 13.7. Jadi 13.7 darab dengan 13.7 tolak A, itu 12.3. Panjang betul ni. 13.7 tolak 5.5 darab dengan 13.7 tolak 9.6. Okey, kalau nak apa orang kata tu, nak mengurangkan kesilapan, kita cuba kira setiap ni secara berasingan. Secara berasingan. Mungkinlah boleh reducekan kesilapan. Diharapkan boleh reduce kesilapan. Sekali 13.7. Okey. So 13.7 tolak 12.3. 13.7 tolak 12.3. Pastikan kita dah tekan semua nombor yang sepatutnya. Jangan silap. 1.4. Okey, seterusnya 13.7. 13.7 tolak 5.5. Okey, semak balik. 13.7 tolak 5.5. Tak ada kesilapan apa-apa. 8.2. Dan yang terakhir sekali 13.7 tolak 9.6. 13.7 9.6. Okey, tak ada kesilapan. Good. 4.1. Okey, sekarang kita darabkan keempat nombor tu, kemudian square root. Okey, 4.1 dah di sini, darab 13.7
darab 1.4 darab 8.2. Ada silap ke tak? Hopefully tak ada. Dan kita square rootkan terus. Jadi ini dia jawapan dia. 25.39. 25.39 cm persegi. Okey, dapat juga Alright, good. Jadi itulah dia cara dia. Dah dekat pukul 4 dah. Alamak. Tak apa, kita go through satu contoh. Kemudian kita buat latihan minggu depan. Satu lagi contoh. Contoh kedua is a word problem. Sekumpulan pengakap memacak 3 batang kayu di suatu kawasan perkemahan untuk membina unggun api. Seutas tali panjangnya 22 meter. Diikat mengiringi kayu itu seperti dalam rajah. 3 tali yang diikat itu membentuk segitiga sama kaki. 8 meter, 8 meter. Panjang tali pada sisi sama ialah 8 meter. Carilah kawasan untuk mereka membina unggun api. Okey. Alright. Okay, ini dia punya statement. Statement dia very wordy. Wordy, banyak perkataan, banyak ayat-ayat. Jadi nak memudahkan kerja, kita tukarkan dia kepada statement matematik kita. Kita lukis gambar rajah dulu. Macam ni lah lebih kurang. Fill, no fill. 8 meter 8 meter. Kita hanya tak tahu panjang ini, tetapi dia dah bagi tahu panjang kesemuanya 22 kan. Jadi kita panggil lah ABC ABC. Jadi panjang BC apa dia? Jadi panjang BC ialah 22 tolak 8 tolak 8. Dapat berapa tu? Dapat 16 6 lah. Kan? 6 meter. Jadi ini dah dapat dah 6 meter. Okey, sekarang kita boleh cari step pertama, kira nilai S. Formula dia sekali lagi Luas ialah square root of S, S tolak A, S tolak B, S tolak C. S ialah A tambah B tambah C per 2. Okay, S. Kita bagi bed so 20 minggu kat 11. Dia ada bagi apa? Ni 8 tambah 8 tambah 22. Dah bagi dah? S. Kena cari dululah. 22 tu Yalah, 22 pandai, betul juga. Pandai, saya betul silap. Betul lah 22 ikut lilit dah bagi dah 22. Yalah, 22 adalah perimeter. Macam mana? Perimeter ialah 22 meter. Jadi semi semi ke sebut tadi? semi. Perimeter ialah 22 per 2 itu 11 meter. Okey, jadi per 2 betul Okey, saya dah silap. Ingat nak campur sekali dah 8 campur 8 campur 6. Jadi step kedua baru cari luas. Iaitu punca kuasa 2 bagi S. S ialah 11. 11 tolak 8, 11 tolak 8, 11 tolak 6 iaitu 11 darab 3 3, 5. Okey. Betul kan ni? 3, 3, 5. Betul kan? Betul lah.
11 darab 3 darab 3 darab 5. Punca kuasa 2. 22.25. 22.25 boleh lah. Dia ada bagi suruh cari titik 3 titik pilihan tak? Tak ada. Alright. 22.25 boleh. 25 meter persegi. Jadi itu dah jawapan dia. Ada soalan tak? Okey, jadi kita tangguhkan ke hari Jumaat. Jumaatnya kita buat latihan tu yang dia beri tu. Kelas macam biasa ke nak buat ada yang malam? Oh, dah start kelasnya? Sekolah dah start Saya tak sure, maybe 18 ataupun 17 ataupun 18 atau 19 balik. Ya. Yeah. Okey, so Jumaat saya tak kisah sangat. Jumaat nak buat siang ke nak buat malam? Buat dua-dua boleh. Buat dua-dua? Sebab ada total kelas yang tinggal patutnya berapa? Yes. Kita 8 kelas 1 bulan. Takut tak cukup masa. Ya. Yeah. So kalau nak buat hari lain sekali boleh. Ya ke? Tak apalah, hari Jumaat ni kita stick pada 3.5 dulu. Kecuali ada perubahan kita ubahkan. Boleh? Nanti kita decidekan ni. Kemudian. Alright. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak ya.